Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Tajuk kita hari ini ialah makanan berkhasiat. Pada video kali ini kita akan belajar untuk kita mengetahui jenis dan kepentingan pengambilan makanan berkhasiat. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 92. Baik, di sini Rajah menunjukkan ada aktiviti keluarga di mana aktiviti ini berlaku di pasar raya, di sebuah pasar. Baik, mari kita teruskan. Kita lihat apakah aktiviti yang berlaku. Nazriah dan ibu bapanya ke pasar untuk membeli makanan. Okey, dalam gambar ini Nazriah berkata kepada ibu bapa mereka, "Makanan ini berkhasiat." Kenapa Nazriah berkata begitu? Sebentar lagi saya akan ceritakan kenapa Nazriah berkata makanan-makanan ini adalah makanan yang berkhasiat. Sebelum itu kita kenal pasti apakah jenis makanan yang berada di pasar ini, di kawasan mereka sedang lawat ataupun mereka sedang tengok ini. Baik, yang pertama ialah di bahagian buah-buahan. Yang kedua, bahagian ikan dan daging. Dan yang ketiga, di bahagian sayur-sayuran. Baik, ketiga-tiga ini adalah merupakan jenis makanan berkhasiat. Baik, kita terus untuk gambar yang di bawah. Kita lihat di sini ada 5 jenis makanan yang berkhasiat. Yang pertama, ikan, jagung, ayam, tomato dan telur. Okey, kenapa dikatakan makanan ini adalah makanan yang berkhasiat? Dan bagaimana kita nak tahu makanan itu makanan yang berkhasiat? Okey, satu perkataan saja, iaitu segar. Makanan itu mestilah makanan yang segar. Apakah ciri-cirinya? Okey, yang pertama, makanan tersebut mestilah dalam bentuk asalnya. Okey, bentuk asal ikan. Ini adalah bentuk asal ikan. Ini bentuk asal jagung. Ini bentuk asal ayam yang telah dicabut bulunya. Okey, ini bentuk buah tomato yang asal dan ini rupa ataupun bentuk telur. Jadi semuanya adalah bentuk asal. Jadi dia merupakan makanan yang segar. Baik, yang seterusnya, makanan tersebut mestilah mudah rosak ataupun membusuk. Apabila kita dapati, contohnya buah, kita baru beli, contoh dalam 3 atau 4 hari, kita biar di atas meja, dia mula membusuk. Jadi itu menunjukkan bahawa makanan tersebut ialah makanan yang segar. Makanan yang segar ialah makanan yang bebas daripada bahan kimia. Contoh bahan kimia macam mana? Okey, contoh bahan kimia tu seperti dia letak bahan pengawet, dia letak tambahkan gula, dia tambahkan pewarna, dia tambahkan pelindung di luarnya supaya dia lebih tahan lama. Tetapi kita kena ingat, walaupun dia tahan lama, dia bukanlah makanan yang sihat. Kita boleh makan, tetapi dia kurang berkhasiat. Baik. Tapi macam mana pula dengan ikan ataupun ayam yang di pasar yang ditambahkan dengan air batu ataupun ais? Okey, ais digunakan untuk menjadikan ikan ataupun daging menjadi lebih tahan lama dan dalam keadaan yang segar. Maknanya kita makan dia tidak berbahaya berbanding bahan pengawet tadi, seperti makanan yang dalam tin tadi, seperti ikan sardin ataupun apa-apa makanan yang ada di dalam tin. Jika kita makan makanan tersebut dalam jangka masa yang panjang, masa yang lama, ia akan memberi kesan kepada badan kita. Berbanding dengan kalau kita menggunakan ais, ia bukan bahan pengawet. Ais tu cuma dia melambatkan proses ikan itu membusuk. Dalam masa yang sama, dia dapat kekalkan kesegaran ikan ataupun daging-daging yang ada di pasar. Dan kalau di rumah, kita simpan di dalam peti ais. Jadi itu memanjangkan lagi hayat makanan kita. Kita boleh makan mungkin seminggu lagi ataupun 2 minggu lagi
kita boleh makan lagi. Berbanding kalau kita beli dari pasar, kita tidak simpan di dalam peti ais ataupun tidak letakkannya di dalam air batu ataupun ais, maka ikan tersebut dalam masa 2 ataupun 3 hari akan membusuk. Jadi rugilah kita kan. Sebab tu kita simpan dalam peti ais supaya kita dapat berjimat dan kita dapat kekalkan kesegaran makanan kita. Baik. Yang seterusnya, apakah kepentingan makanan yang berkhasiat? Baik, yang pertama, untuk membekalkan zat yang cukup. Badan kita memerlukan vitamin, memerlukan protein, memerlukan karbohidrat. Untuk vitamin ni akan membantu untuk menghadang makanan kita. Dan setiap vitamin ni ada peranannya masing-masing. Vitamin A ada peranannya, vitamin B ada tugasnya, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Jadi setiap vitamin ini ada peranannya dalam badan kita. Ada yang untuk melawan penyakit, ada yang untuk membantu kita memproses makanan di dalam perut. Jadi dia ada tugas masing-masing. Baik, untuk protein akan membantu badan kita membesar, untuk tumbuh sel-sel baru ataupun untuk merawat luka-luka yang ada pada badan kita. Itu adalah tugas protein. Dan karbohidrat adalah sumber bekalan tenaga. Kita nak berlari, kita nak buat kerja harian, kita perlukan tenaga, kita kena ambil karbohidrat. Baik, yang kedua, kepentingannya ialah mengurangkan risiko terkena penyakit. Jadi makanan yang berkhasiat ni dengan vitamin tadi, dengan protein tadi, membantu badan kita lebih kuat untuk melawan penyakit. Baik, yang ketiga, kepentingannya ialah dapat memberikan kesihatan mental dan badan kita. Maksudnya otak kita akan sihat. Bila otak kita sihat, kita akan berfikiran positif dan kita dapat lakukan aktiviti harian kita dengan lebih gembira. Baik, yang keempat, dapat meningkatkan kecantikan rupa paras. Apabila kita sihat, makanan kita sihat, vitamin kita cukup, protein kita cukup, kulit kita akan jadi cantik, rambut kita akan jadi cantik, tubuh badan kita akan jadi cantik. Dan yang terakhir adalah untuk mengelakkan obesiti ataupun kegemukan. Apabila gemuk, kita akan mudah diserang penyakit. Tapi jika kita ambil makanan yang berkhasiat, badan kita akan lebih kuat untuk melawan penyakit dan badan kita juga akan lebih cantik. Baiklah, sedikit rumusan pelajaran kita pada hari ini. Makanan berkhasiat ialah makanan yang segar dan tiada bahan tambahan ataupun bahan pengawet. Dan yang kedua, kepentingannya ialah untuk membekalkan nutrien dan khasiat untuk kesihatan badan dan mental kita. Baik, jadi ambillah makanan yang berkhasiat supaya kita kekal sihat. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.